Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Kita sambung semula ya, masih dalam bab 1. Kita tengok subtopik persamaan sumbangan tamadun awal dunia. Jadi di sini cikgu masih lagi menggunakan formula 4 in 1. Cuma kali ini formula 4 in 1 ini untuk sumbangan tamadun. Jadi caranya ialah kita kena kenal pasti dulu apa persamaan di antara keempat-empat tamadun itu. Bila kita sudah cari apa persamaannya, maka kita senang, kamu boleh jawab apa sejak tamadun yang ditanya. Kalau soalan tanya, jelaskan sumbangan tamadun Mesir Purba, kamu boleh jawab. Jelaskan sumbangan Mesopotamia pun boleh jawab. Kenapa? Sebab faktanya sama. Sebab itu kita panggil dia formula 4 in 1. Maksudnya 4 tamadun tapi masih boleh menggunakan sumbangan yang sama. Ya, sumbangannya sama, 4 tamadun sumbangannya yang sama. Cuma yang berbeza nanti tu mungkin contoh lah ya. Okey, supaya lebih faham kita tengok contoh dalam soalan dalam modul kamu yang masih menggunakan modul kamu yang tingkat 4 tu. Contohnya, okey, jelaskan kesan sumbangan tamadun Mesir Purba terhadap peradaban dunia masa kini. Jadi soalan ini minta apa sumbangan tamadun Mesir Purba kepada kita hari ini. Jadi kita masih boleh menggunakan formula 4 in 1. Okey, contohnya tamadun Mesir Purba telah memberikan kita ilmu pengetahuan, contohnya dari segi sains dan matematik. Untuk ini kamu sudah dapat 2 markah, satu fakta ilmu pengetahuan, sementara huraiannya iaitu ilmu pengetahuan dari segi sains dan juga matematik. Jadi senang dapat 2 markah. Okay, kemudian selain itu tamadun Mesir Purba juga telah mencipta kalender, memperkenalkan kalender, dan kita gunakan hingga ke hari ini. Contohnya kamu bagilah huraian, dalam kalender itu ada 12 bulan dalam setahun kan, 12 bulan. Okay. Ataupun bersamaan dengan 365 hari. Okay. Mereka dapat mencipta kalender ni kerana mereka menguasai ilmu astronomi. Ya, mereka bisa mencerap bulan, bintang, pergerakan. Okay. Bulan mengelilingi matahari. Okay. Kemudian selain daripada itu dari segi seni bina. Okay, dari segi seni bina mereka telah berjaya mencipta batu bata. Batu bata itu diorang cipta daripada tanah liat. Ya, tambahlah tanah liat sana. Okay, daripada tanah liat. Okey, kemudian yang ini macam cikgu cakap tadi, contoh je berbeza. Ya, maksudnya seni bina sama juga, seni bina itu daripada batu bata dan batu bata itu dicipta daripada tanah liat. Okey, sama di sini kan, cuma berbeza sedikit contoh. Contohnya Mesir Purba, seni bina yang dibuat tu adalah piramid. Okey, sementara Mesopotamia seni bina yang dibuat itu adalah zigurat. Baik, itu contoh yang berbezalah. Kalau tamadun Cina ke apa tu, tembok besar Cina, macam tu ya. Okey, selain daripada itu semua tamadun, empat tamadun itu juga menyumbang dari segi sistem tulisan. Maksudnya mereka telah memperkenalkan sistem tulisan kepada kita hari ini. Dan sistem tulisan itu digunakan dalam bidang perniagaan ke, dalam pentadbiran dan juga keagamaan. Masih macam tadi, contohlah yang berbeza. Contohnya Mesir Purba, mereka telah memperkenalkan tulisan hieroglif. Sementara Mesopotamia pula mencipta tulisan cuneiform. Ya, jadi maksudnya masih lagi sama. Ya, kita tengok satu contoh lagi supaya kamu lebih faham. Masih dalam kamu punya modul. Kita tengok tadi Mesir, sekarang Meso. Okey, sejauh manakah tamadun Mesopotamia telah menyumbang kepada tamadun dunia? Maksudnya apa sumbangan tamadun Mesopotamia kepada dunia hari ini? Pun sama, menggunakan formula 4 in 1. Iaitu tamadun Mesopotamia telah menyumbang dari segi ilmu pengetahuan, contohnya sains dan matematik. Di sini sebenarnya kalau kamu mau bagi huraian lebih, boleh ya, sains matematik. Okay, matematik contohnya memperkenalkan algebra ke ya, simbol darab tolak semua tu. Okay, bolehlah di sini kalau mau tambah. Okay, sementara itu sama juga tamadun Mesopotamia pun memperkenalkan kalender. Samalah huraian dia. Dalam kalender itu dalam setahun ada 12 bulan bersamaan 365 hari. Sama juga seni binanya. Seni bina dalam Mesopotamia pun sama, dicipta daripada batu bata yang diperbuat daripada tanah liat. Cuma ambil sinilah contohnya Mesopotamia telah mencipta zigurat. Macam itulah. Sistem tulisan pun sama. Memperkenalkan sistem tulisan. Apa kegunaan sistem tulisan? Digunakan dalam perniagaan, pentadbiran ataupun keagamaan. Contohnya, bagilah contoh di sini. Mesopotamia contohnya tulisan cuneiform. Okay, ya. Begitulah juga kalau soalan tanya tentang tamadun Indus ataupun tamadun Huangho. Maksudnya di sini 4 tamadun tapi masih boleh menggunakan
fakta yang sama. Maksudnya 4 tamadun itu mempunyai persamaan dari segi dia punya sumbangan. Jadi yang perlu kamu ingat di sini contoh sahaja. Ya, jadi cikgu harap kamu boleh menggunakan formula 4-in-1 ini untuk sumbangan tamadun. Ya, ini penting contohnya kalau soalan esei lah. Kalau soalan esei, kamu boleh jawab. Kalau soalan esei di sini kamu boleh sudah dapat lebih daripada 8 markah ya, maksimum. Okay, ya, good luck.